Macam biasa kat tengah. Lepas dia dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Hajah Zulinah binti Jamal, pengarah College Vocational River. Yang dihormati penceramah jemputan Profesor Maja Dr. Mat Rofa Ismail. Yang dihormati Encik Rosli bin Omar, Timbalan Pengarah Akademik. Encik Abdul Basir bin Tajuri, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik. Ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, barisan pensyarah College Vocational Slim River dan seterusnya para ibu bapa dan pelajar yang dirahmati sekalian. Pertamanya, marilah kita memanjatkan rasa syukur sambil mengucapkan kalimah Alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dan hidayahnya mengizinkan kita bertemu pada malam ini dalam ceramah perdana bertajuk Lambaian yang Dirindui, anjuran unit Panitia Pendidikan Islam dengan kerjasama unit Psikologi dan Kerjaya sempena Karnival Jabatan Umum College Vocational Slim River tahun 2021. Program hari ini disiarkan secara langsung di Facebook dan YouTube College Vocational Slim River. Tidak lupa selawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di atas segala pengorbanan dan perjuangan yang agung menegakkan syiar Islam di segenap penjuru bumi Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan kekuatan dan keikhlasan dalam meneladani pengorbanan dan ketakwaan generasi Islam terdahulu. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, dengan ini majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Zul Hazmi bin Hashim untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Pada malam berkat ini kami menadah tangan memohon kepadamu, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa anak didik kami, dan dosa muslimin dan muslimat yang bersama masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya Allah, Ya Karim, jadikanlah program ceramah perdana bersempena dengan Aidil Adha pada malam ini sebagai penggerak dan titik tolak untuk kami membina kehidupan yang lebih baik dan menjadi hamba-Mu yang taat serta patuh kepada perintah-Mu dan sentiasa mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami dan juga lapangkanlah dada anak-anak didik kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan. Semua kami menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yattaba'una syaqiyan wa la masrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Zul Hazmi atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi.
Alhamdulillah, sebenarnya ceramah perdana bertajuk Lambaian yang Dirindui. Ibarat pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Molek kiranya saya perkenalkan dahulu penceramah jemputan kita pada malam ini, di mana kita sangat beruntung kerana dengan bersama kita pada malam ini iaitu Profesor Media Dr. Mat Wafa Ismail, satu nama yang tidak asing. Beliau merupakan fellow kanan Institute for International Islamic Thought IIT daripada tahun 2015 hingga kini. Beliau juga merupakan bekas pensyarah di Universiti Putra Malaysia dan beliau seorang yang pakar dalam bidang falsafah dan sejarah, sains matematik, tamadun Islam, falsafah sains Islam dan Malaysia. Okay. Beliau sering juga dijemput menyampaikan ceramah dan banyak menerbitkan buku-buku yang sangat hebat. Terkini beliau telah mengarang buku bertajuk Duyuf Ar-Rahman, Travelog Ibadah dan Sejarah. Pada hari ini yang berminat untuk dapatkan buku ni, nanti boleh dilihat di bahagian chat. Kami akan paparkanlah macam mana pesanan boleh dibuat kepada yang berminat untuk dapatkan buku karangan Prof. Dr. Mat Wafa. Baik, untuk makluman semua, di dalam ceramah ini nanti kita akan buka ruang juga untuk para penonton, pensyarah, ibu bapa atau pelajar jika ingin mengajukan soalan. Kita akan gunakan medium chat. Bolehlah tulis di soalan itu di bahagian chat. InsyaAllah kita akan usulkan pada Prof untuk menjawab. Baik, hadirin yang dirahmati Allah SWT, Ramadan, Syawal, Zulkaidah sudah berlalu. Kini bulan Zulhijjah menggamit lagi. Pada 10 hari pertama Zulhijjah ni, seperti mana yang kita tahu, umat Islam dianjurkan untuk membuat kebanyakan amal soleh seperti solat sunat, puasa, baca Quran, sedekah, melakukan amal soleh. Di mana keberkatan Allah itu perlu dicari sempena bulan barakah ini. Di samping sebahagian umat Islam menunaikan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Jadi bagi mengimarahkan bulan haji ini, program ceramah ini telah diatur untuk memberi kesedaran tentang penghayatan Aidil Adha. Walaupun kita sudah 2 tahun berlaku pandemik COVID melanda negara dan dunia, menyebabkan banyak lambaian yang kita rindui. Jadi bagi mengupas tajuk ini lebih lanjut, tanpa buang masa, majlis dengan ini menjemput Prof. Dr. Mat Wafa Ismail untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Lambaian yang Dirindui. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu zalimin. Saya rasa ada masalah suara, saya tak dengar di sini. Kenapa ya? Sebab suara saya dengar tak? Jelas doktor, jelas. Okey. Baik, slide sini. Okay, alhamdulillah. Tajuk ialah lambaian yang dirindui, ataupun slide yang asal saya tak dapat saya buka, tapi terima kasih kepada pengurusia, kepada kolej dan kepada pensyarah, pelajar dan semua peserta yang dimati Allah sekalian. Alhamdulillah. Mula-mula sekali saya minta maaf banyak-banyak sebab di atas kesilapan teknik, dan selalunya saya bersedia, pagi petang tadi saya bersedia, tiba-tiba komputer saya ada masalah sedikit. Walau macam mana pun, marilah kita mulakan dengan perbincangan yang dimaksudkan.
Kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Hajj asyarul ma'lumat faman fadha fihinna al-hajj wala wasa wala fusuq wala jidal fil hajj. Surah Nazim. Haji ialah pada bulan-bulan yang tertentu, maka barang siapa yang telah memperdukan ibadat haji padanya, maka hendaklah jangan wala rafasa, jangan adakan hubungan suami istri, wala fusuqa, wala jangan lakukan fasik dan jidal, wala jidal fil hajj, jangan berbatahan dalam ibadah haji. Dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, para pelajar, para pesyarah, para pendengar yang saya sayangi, dan marilah kita kenang kembali malam ini. Esok, lusa kita akan bakal menyambut Hari Arafah. Bagi mereka yang berada di Arab Saudi, dan kali ini kita di dalam keadaan musibah, kita tidak dapat bersama dengan mereka. Namun marilah kita mengenang kembali peristiwa yang berlaku setiap hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama untuk menikmati ataupun kita mengambil iktibar daripada peristiwa besar ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakum la syarika lak. Itulah seruan yang ajaib yang disebut setiap masa dan ketika. Dan kita kenang kembali pada 9 Zulhijjah. Kita bakal berkumpul di sini. Kita akan berkumpul di Masjid Namirah pada waktu tengah hari 9 Zulhijjah. Dan di sinilah kita akan mendengar khutbah Arafah, solat, dan kita akan mula ke padang Arafah di belakangnya. Inilah pandangan 2 tahun lepas, pandangan yang cukup syahdu. Kita lihat umat Islam daripada seluruh pelosok dunia dalam satu niat yang sama, pakaian yang sama. Sesungguhnya kita adalah satu kaum ataupun satu persamaan yang hakiki. Pakaian yang sama, tempat yang sama, dengan tujuan sama, datang daripada seluruh alam semesta, dan kita berada di sini untuk tujuan haji ataupun untuk rukun haji yang utama, iaitu wukuf di padang Arafah. Saya mengajak tuan-tuan untuk kita mengenang kembali ucapan baginda Rasulullah pada haji yang terakhir baginda bersama dengan para sahabat. Dan di sini baginda Rasulullah telah membuat satu persyarat bersama manusia. Persamaannya hakiki. Kita dengar sebahagiannya. Ya Yohanes, ala inna rabbakum wahid. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya Tuhan kamu lah Tuhan yang satu. Wa inna abakum wahid, dan ayah kamu lah yang satu. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, dan tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang bukan Arab. Wala al-jamiyyin ala arabiyyin, tidak ada kelebihan orang bukan Arab ke atas orang Arab. Wala ahmara ala aswada, tidak ada kelebihan orang kulit merah ke atas orang kulit hitam. Wala aswada ala ahmara illa bitaqwa, dan tidak ada kelebihan orang kulit hitam ke atas kulit merah kecuali takwa. Inilah persamaan yang hakiki. Persamaan di sisi Allah, setiap ciptaan ini, manusia ini sama saja, kecuali yang membeza kita lah takwa. Dan inilah yang baginda Rasulullah telah istiharkan pada haji terakhir baginda, pada haji al-wada yang laku pada tahun 9 Hijriah, tuan-tuan. Dan doa yang banyak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, khairud doa yaumul Arafah, doa yang terbaik ialah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan doa yang paling baik pada hari Arafah, saya Rasulullah dan juga para anbiya sebelum saya, mereka mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan inilah persamaan kita dan munajat, dan kita akan menyambut 9 Zulhijjah dalam 2 hari lagi. Dan tuan-tuan, tahun ini kita dilanda musibah. Musibah yang Allah telah tentukan ujian pada kita. Dan haji tahun ini berbeza pada tahun-tahun lepas. Dan Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi memberikan syarat yang ketat pada tahun ini. Dan mereka mengatakan bahawa tahun inilah tahun musibah. Dan kita berdoa sebagaimana yang promosi berdoa tadi. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syatil asqam. Dan kita berdoa mudah-mudahan musibah yang sedang melanda ini akan berakhir. Dan pada tahun ini kita lihat haji Arab Saudi telah memberikan syarat yang ketat, dan hanyalah 60,000 jemaah haji yang dibenarkan. Itu pun mereka datang daripada Semenanjung Arab. Dan pada tahun lepas juga demikian. Maka kita lihat kembali peristiwa haji yang kita penuh dengan pengorbanan ini. Kita lihat di antara masyarakat haji ialah Mekah
Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan kita lihat bagaimanakah dalam sebulan Zulhijjah kita berkumpul di padang Arafah daripada tergelincir matahari sampailah kepada malamnya. Tergelincir matahari, kemudian tenggelam matahari, kita mula berangkat ke Arafah. Kita berangkat ke Muzdalifah. Inilah pandangan 2 tahun lepas di Muzdalifah, ketika belum ada lagi musibah yang melanda kita. Daripada Arafah kita telah menuju ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah kita pergi ke Mina. Pada Mina kita bermalam dan paginya kita melontar di Jamrah Aqabah. Selepas itu kita akan bertolak untuk mengadakan tawaf ifadah di Mekah, dan kemudian kita kembali ke Mina. Kita melaksanakan korban, dan inilah kita bersyukur dan kita berkorban. Dan berkorban inilah menjadi tema kepada perbincangan kita pada malam ini barangkali. Korban ialah pengorbanan. Dan selain daripada ibadah haji yang dilakukan, maka korban ialah satu amalan yang disyariatkan dalam Islam. Dan di antaranya adalah kerbang yang kita tahu ialah unta, lembu, biri-biri dan kambing. Dan ada usia minimum bagi setiap haiwan kurban ini untuk kita lakukan korban, dan inilah korban yang dihantar daripada seluruh negara seluruhnya ditumpukan kepada Arafah untuk laksanakan ibadah yang besar itu. Dan kita di luar daripada Arafah, di luar daripada Mina, kita juga menyambut pada 10 Zulhijjah hari raya korban, dan selepas kita solat hari raya korban, kita juga berkorban. Tetapi saya nak bincangkan di sinilah bagaimanakah sikap sebahagian daripada orang bukan Islam terhadap ibadah korban umat Islam ini. Mereka mencaci, mereka mencela, dan mereka membuat larangan supaya kononnya umat Islam menzalimi haiwan, dan itulah yang sedang diperkatakan barangkali tema kepada perbincangan kita malam ini. Dan tuan-tuan, inilah antara haiwan yang dikorbankan. Sebab Rasulullah berpesan, "Idza zabattum fasanu zabah." Apabila kamu bersembelih haiwan, hendaklah lakukan ihsan. Oleh ahadukum idza zabaha syafratahu. Dan apabila kamu menyembelih haiwan, hendaklah kamu tajamkan mata pisau kamu. Wadrah zabitahu, dan rehatkan haiwan sembelihan itu dalam bentuk yang rehat sebelum disembelihkan. Dan inilah tuan-tuan, kita lihat sebagaimana kita tahu bahawa hukum korban ialah sunat muakkadah. Dari segi kita dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, tetapi ada mazhab yang mewajibkan seperti mazhab Imam Hanafi. Mereka mengatakan bahawa wajib bagi mereka yang mampu. Wajibah lil muqtadir. Wala jazis muqtadir tarkuha. Tidak mungkin, tidak boleh mereka yang ada kelapangan, mereka yang ada kebendaan untuk tidak berkorban, sebab Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh yang sahih mengatakan man kalhu sata walam yadah walam yudah wala yaqrabanna musallana. Dan bagi siapa yang Allah berikan kelebihan harta dan dia tidak berkorban, maka jangan dekatilah masjid kami, kata Rasulullah. Dan di atas hadis inilah ulama mengatakan bahawa dialah bersifat sunat muakkadah bagi mereka yang mampu, dan makruh untuk meninggalkan bagi sebahagian para ulama, dan ada yang mengatakan haram ataupun wajib dengan syarat mereka mampu seperti dalam mazhab Hanafi. Wallahu a'lam. Dan inilah yang diberikan hadis yang banyak. Barangkali dalam masa yang kita terhad ini saya tidak sebut semuanya. Maka apabila kita sembelih, maka sebutlah Allahu Akbar. Allah min hadza minka walaka fataqabbal minni au min fulan au kanat adhiyah min ghairi. Ataupun daripada kita mengatakan Allahu Akbar, inilah korbanku yang datangnya binatang ini padamu ya Allah, dan kepadamu lah awak ibadat ini, maka terimalah ibadat kami daripada kami. Inilah tuan-tuan kita lihat setiap tahun. Dan tidaklah la yanallahu luhumha wala dimauha walakin yanuhu taqwa minkum wa kadzalika salat lakum bitaqwallahi lama hadakum. Dan tidak mungkin tidak sampai daging dan darah binatang korban kepada Allah, tetapi yang sampai adalah takwa daripada kamu. Demikianlah kamu permudahan pada kamu supaya kamu membesarkan Allah di atas apa yang Allah telah berikan petunjuk pada kamu. Itulah falsafah daripada korban. Tuan-tuan, para pelajar, para syarah, dan para pendengar sekalian, alhamdulillah, barangkali insyaallah kita akan merayakan hari raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah 20 Julai sebagaimana ditetapkan oleh Majlis Fatwa ataupun Majlis Muhur Raja-Raja. Dan kita lihat pada hari itulah kita menyatakan kesyukuran kita
bagi mereka yang berada di Mina, mereka sedang dalam proses haji, dalam manasik haji, tetapi kita di luar daripada Mekah, kita juga merayakan dengan sunat Idul Adha. Kita lihat seluruh dunia mengadakan solat ini tepat terbuka, dan pemandangan inilah pemandangan di Afrika. Dan kita lihat juga bagaimana pemandangannya di Aceh umpamanya. Mereka bersolat menyatakan syiar Islam itu di luar masjid. Dan begitu juga di Minangkabau umpamanya, bahkan kalau kita pergi seluruh terbuka mengambil sempena, yang kita Perlis juga mengadakan bersama pertemuan ini, insyaAllah mereka tetapkan untuk solat Idul Adha tempat yang terbuka. Dan inilah untuk mengambil sunnah yang ditentukan oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya. Dan solat berjemaah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menunjukkan bahawa kita tunjukkan syiar, inilah sebahagian syiar Islam yang untuk menunjukkan bahawa kekuatan Islam kepada masyarakat umum. Dan para pelajar sekalian, perkara yang sentiasa dibincang oleh bukan Islam dan mereka selalu mengkritik Islam, antaranya apabila pendamah atau penceramah kita, pendakwah kita berdepan dengan mereka, di antara perkara yang sering mereka sebutkan ialah tentang korban. Umat Islam zalim kerana mereka korbankan binatang secara terbuka. Dan inilah kita sebagai umat Islam, sebagai pendakwah, sebagai pelajar yang terlibat dengan masyarakat, apakah jawapan kita kepada mereka? Dan kita boleh beritahu tengok dari segi bawah sudut, dalam konteks ilmu makanan ataupun permakanan, kita lihat mereka meletakkan piramid makanan yang dipanggil makanan yang seimbang. Dalam konteks ini kita boleh tahu kepada mereka bahawa makanan seimbang yang ditentukan oleh pakar mereka, pakarnya, dalam bentuk piramid, dan di paling bawah yang harus kita makan ialah protein. Di antara sebuah protein ialah haiwan. Oleh sebab itu dari segi nature-nya, dari segi tabiinya, bagaimana doktor perubatan mengatakan bahawa manusia perlu kepada protein, protein datang daripada haiwan, maka tidak ada sebab untuk mereka mengatakan bahawa kezaliman untuk memakan daging haiwan yang disembelih dengan sempurna. Sayur-sayuran, karbohidrat dan buah-buahan ialah merupakan piramid makanan yang sempurna. Sekiranya kita menafikan binatang, sembelih binatang, ataupun kita mengatakan zalim untuk makan binatang sebagaimana yang didakwa oleh mereka, maka kita telah hilang satu dimensi besar sunnah ataupun tabi'i kejadian manusia yang Allah ciptakan, dan tentulah keseimbangan ini menyebabkan masalah yang berikutannya. Dan kita lihat Allah ciptakan haiwan, manusia, berbagai-bagai bentuk. Ada yang bentuknya dipanggil dengan herbivore, yang makan dengan rumput saja, daun-daun. Ada yang carnivore, yang makan daging saja seperti harimau. Dan di antara dua ini ada satu kumpulan yang dipanggil omnivore, termasuk manusia. Manusia makan daun, manusia makan sayur, manusia makan daging. Dan inilah ciptaan Allah, inilah sunnatullah. Dan kita lihat nature binatang yang makan daging ada taringnya panjang. Dan lembu umpamanya yang makan rumput, giginya rata dan tidak taring. Nature pertama ialah makan daging. Yang kedua ialah makan rumput. Manusia ada kedua-duanya. Kita lihat dari segi susunan ciptaan Allah kepada manusia. Gigi manusia ada yang rata di depan, tetapi di pinggirnya kiri kanan ada sedikit tajam, iaitu dalam bentuk taring. Maksudnya tabi'i ciptaan Allah, sunnah ataupun tabi'i yang Allah ciptakan manusia, memakan dua jenis, iaitu makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, dan makan daging. Dan daging adalah satu sunnah. Dan Allah syariatkan halalan thayyiban untuk kita umat Islam untuk makan daging yang Allah sediakan sebagai nikmat Allah yang sangat-sangat hebat. Itulah sebab membezakan antara makanan kita orang Muslim dengan mereka yang percaya bahawa mereka hanya makan sayur-sayuran. Kita makan nasi biryani, mereka hanya makan sayur. Dan sebahagian besar nikmat Allah telah hilang pada mereka. Dalam konteks ini juga kita tahu Tuhan Allah mengatakan faqul mimma razaqnakumullahu halalan thayyiban, dan makanlah
daripada apa yang Allah rezekikan pada kamu, daripada makanan yang halal thayyiban. Halal lagi baik. Waskuru nikmatullah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah pada Allah sekiranya kamu hanya beribadat kepada Allah. Dan rezeki yang halal termasuklah daging haiwan ini ialah nikmat Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah. Dan halal dan thayyiban ini ditentukan oleh syariat. Halal dan thayyiban ditentukan oleh syariat. Oleh sebab itu, daging adalah sebahagian daripada makanan yang termasuk dalam halal dan thayyiban, dan dia adalah sebahagian rezeki kepada manusia seluruhnya. Tetapi mereka yang menafikan, mereka mengatakan daging adalah sebagai zalim, maka mereka hilang sebahagian besar nikmat yang Allah beri kepada mereka. Kita lihat di barat, tuan-tuan. Di barat dalam konteks ini, mereka cuba mengharamkan sembelihan haiwan. Kita lihat Perancis menonjolkan penentangan mereka yang sangat-sangat terbuka. Mereka mengatakan kita harus mengharamkan umat Islam menyembelih di Perancis. Memang mereka haramkan sembelihan binatang di Perancis. Dan bagaimanakah sikap umat Islam? Dan umat Islam membantahnya sebab mereka mengatakan bahawa inilah sebahagian syariah, dan penyembelihan umat Islam itu penyembelihan yang sangat ihsan. Berbanding dengan cara mereka, orang barat, menyembelih haiwan ataupun menggunakan haiwan dengan menggunakan stunning ataupun dengan menggunakan elektrik atau menggunakan dengan voltage yang tinggi untuk melalikan haiwan itu, dan Islam dengan cara menyembelih pisau yang tajam. Dan kita cuba lihat dari segi saintifik. Begitu juga British desakan daripada rakyat yang cintakan haiwan kononnya. Mereka mengatakan British mengharamkan penyembelihan haiwan kecuali dengan pelalian. Mereka sebut pelalian ialah apabila dikenakan voltage yang tinggi, binatang telah pengsan. Dan selepas itu, kalaulah umat Islam untuk sembelih, baru boleh sembelih. Selain itu tidak boleh. Untuk sembelih dalam hayah mustaqirah tidak dibenarkan oleh Jabatan Berina British dan tuan-tuan. Di Britain masih diteruskan penyembelihan Islam ini sebab rupa-rupanya ahli politik mereka inginkan sokongan daripada Islam yang begitu ramai di British. Oleh sebab itu mereka membiarkan umat Islam menyembelih. Dan sebab yang kedua ialah yang menyembelihkan haiwan ini termasuklah orang Yahudi. Orang Yahudi sangat berkuasa di Britain. Oleh sebab itu menyembelih binatang masih dibenarkan di British disebabkan desakan di antara ahli politik dan juga orang Yahudi. Dan kita lihat, tuan-tuan, mereka membantah. Mereka mengatakan makan daging ialah membunuh. Meat is murder. Oleh sebab itu, sepatutkah dan mereka cadangkan supaya diharamkan sepenuhnya penyembelihan, sebab penyembelihan yang mereka sebutlah mereka tuju pada Islam. Dan kita lihat di sini, walaupun umat Islam hari ini yang mereka sebut sebagai pencinta haiwan ini yang menular masuk dalam masyarakat Islam, kalau bukan Islam yang menentang penyembelihan haiwan korban, kita dapat faham sebab mereka bukan Islam. Tetapi gadis-gadis kita yang juga terpengaruh dengan sikap yang sama, umpamanya orang ini namanya Sa'adah Sayyid, namanya memang Islam. Dia kata, I'm proud to be vegan Muslim. Saya adalah orang yang tidak makan daging, hanya makan sayur. Dan saya tidak menyaksikan dan saya tidak menyokong korban dilakukan dalam umat Islam. Dia menentang pengorbanan, tuan-tuan. Dan kita lihat seorang lagi yang bernama Ulul Absar, namanya cantik. Saya tidak kenal siapa dia. Dia mengatakan saya menentang pengorban binatang sebab dia zalim. Dan lebih baik uang korban ini diberikan pada pelajar untuk belajar sekolah dan sebagainya. Inilah di antara contoh umat Islam yang telah terpengaruh dengan mereka yang berjuangkan di barat. Mereka berjuangkan tentang kononnya mereka cintakan haiwan. Sedangkan umat Islam, haiwan ialah hadiah Allah kepada umat Islam dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan kita lihat sebahagian daripada umat Islam juga, mereka menentang secara terbuka. Mereka menulis dalam medsos mereka, mereka mengatakan saya Muslim, saya Islam, tetapi saya tidak merayakan penyembelihan. Maksudnya mereka menentang penyembelihan. Ini ialah sebagaimana mereka telah dipengaruhi oleh kononnya pejuang-pejuang haiwan yang sedang berjuang di barat sekarang. Sedangkan Allah telah menegaskan dalam surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah kurniakan dikau wahai Muhammad Kautsar, kelebihan kebaikan yang melimpah. Washolli lirabbik, dan hendaklah kamu dirikan solat untuk Tuhanmu. Wanhar, dan korbankanlah haiwan yang dimaksudkan. Inna syani'aka huwal abtar, dan sesungguhnya musuh kamulah yang bakal terputus riwayatnya. Inilah, tuan-tuan, Allah telah mengatakan wanhar, washolli lirabbika wanhar, dan
mereka umat Islam menentang korban yang Allah telah naskan dengan jelas dalam Al-Quran, disokong oleh hadis-hadis yang lain. Dan bagaimanakah sikap kita umat Islam apabila berdepan dengan mereka seperti ini? Para pelajar sekalian, kita berdepan dengan masyarakat yang menentangnya. Pelajar harus bersedia untuk menjawab persoalan ini, sebagaimana yang dilakukan oleh pendakwa kita di negara barat, sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Zaid Nakir, Dr. Zakir Zaid dan lain-lain. Saya nak berkongsi dengan para pelajar sekalian. Kajian dilakukan di Hannover University, Jerman. Di Hannover University di Jerman, mereka melakukan sembelihan kambing untuk menunjukkan bahawa dengan cara Islam, dengan cara barat, yang manakah satu lebih rahmat ataupun lebih human. Dan mereka lakukan, profesor yang melakukan bernama William Schultz. Dia seorang profesor dibantu oleh saudara ataupun penolongnya Dr. Hazim secara Islam. Dia menggunakan beberapa ekor kambing, 17 ekor kambing dan 15 lembu. Dan caranya ialah mereka sembelih lembu dan kambing ini dengan mereka meletakkan alat EEG. Pelajar yang belajar di Politeknik di vocational mesti tahu apa dia EEG, iaitu alat yang untuk merangsang kegiatan otak. Sebagaimana gambar ini, maka EEG ini diletakkan di kepala haiwan untuk merakamkan kesakitannya. Dan dengan alat ini 17 ekor kambing disembelih. Dan dilihat apa yang berlaku kepada kambing ini apabila disembelih dengan cara Islam. Dan apakah yang berlaku kepada kambing ini apabila dilakukan dengan voltage sebagaimana stunning yang dilakukan oleh barat. Hasilnya cukup mengagumkan. Hasil ini dinyatakan oleh Dr. Profesor tersebut. Dia kata apabila disembelih kambing tersebut dalam masa 3 saat pertama, bacaan EEG tidak berbeza sama sekali. Maksudnya tidak ada apa-apa perubahan apabila disembelih dalam masa 3 saat. Dalam masa 3 saat yang berikutnya, didapati bahawa kambing itu telah pingsan. Kenapa pingsan? Sebab dalam penyembelihan umat Islam, darah dikeluarkan dengan memutuskan salur darah, salur nadi, salur makanan dan salur udara. Keempat-empat saluran ini diputuskan. Oleh sebab itu, hubungan badan telah terputus sebab otak yang merangsangkan kesakitan itu. Apabila darah sepatutnya pergi ke otak tetapi tidak pergi ke otak, telah keluar daripada sembelihan, maka otak sudah tidak menerima oksigen. Apabila otak kambing tidak menerima oksigen dalam masa tertentu, maka dia pingsan. Dan kesakitan tidak dirasakan ketika pingsan. Apabila darah telah keluar dan saraf telah putus. Apa yang berlaku kemudian? 6 saat kemudian, ialah bacaan EEG kosong. Maksudnya ialah haiwan tersebut tidak sakit sama sekali. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya bagaimanakah apabila disembelih tidak rasa sakit sedikit pun. Dan ini mereka ulang 17 kali. Mereka ulang 17 kali dengan kambing dan 15 kali dengan anak lembu. Mereka dapati bahawa keputusanlah sama. Bacaan EEG kosong. Maksudnya ialah sembelihan cara Islam tidak sakit sama sekali. Inilah syan Allah. Dan setiap syan Allah ada hikmahnya, sama ada kita tahu atau tidak. Berbeza dengan kambing yang mereka sembelih dengan cara voltage, dengan stunning. Apa yang berlaku ialah apabila diletakkan EEG, apabila kena voltage yang tinggi, maka kesakitan ditunjukkan oleh EEG sangat tinggi. Mereka sangka bahawa dengan stunning ataupun dengan pelarian ini, binatang tidak sakit. Sebenarnya terbalik. Penyembelihan secara Islam inilah yang tidak sakit. Dan darah keluar semuanya dengan cara penyembelihan Islam. Maka bakteria, virus, kuman dan sebagainya, racun, toksik keluar seluruhnya. Dan badan kambing Islam sangat bersih. Berbanding dengan penyembelihan cara barat, dengan stunning, apabila stunning jantung telah berhenti dan darah tidak dikeluarkan lagi. Maksudnya penyembelihan secara barat sangat-sangat bahaya sebab terkumpul dalam badan haiwan tersebut dengan segala toksik, dengan segala bakteria dan segala-galanya. Dan tuan-tuan, mari kita berfikir. Inilah jawapan kita kepada mereka. Sehinggalah Jerman membuat keputusan. Asalnya Jerman ingin mengharamkan sembelihan. Dan profesor tadi memberikan data ini. Dan oleh sebab itu, Mahkamah Jerman telah membuat keputusan yang berbeza. Dan Mahkamah Jerman telah memberikan kebenaran untuk umat Islam menyembelihan
secara zabihah halal. Ini ialah sangat human. Mereka mengatakan bahawa itu cara yang dari segi saintifiknya paling bersih, paling ihsan dan berbeza dengan yang dilakukan oleh mereka sendiri. Bahawa binatang mengalami kesakitan apabila dikenakan pelalian dan darah terkumpul di dalam badan menyebabkan toksik tidak pernah terkeluar daripada haiwan yang disembelih di barat. Tuan-tuan, itulah hikmah Islam. Bila kita merayakan Hari Raya Korban, kita harap jawapan ini akan kita berikan kepada seluruh mereka yang menentangnya. Dan beritahu kepada mereka, lihatlah daging yang disembelih cara Islam. Dan tidak ada sebagai darah sedikit. Berbanding dengan disembelih dengan cara barat. Mereka lakukan pelalian secara voltage, electricity yang tinggi. Dan ini rupanya. Ayam yang dilakukan sembelihan cara itu, walaupun dia kemudiannya disembelih, tetapi darahnya tidak mengalir dengan laju lagi sebab jantung telah berhenti berdenyut. Dan apabila kita makan dan digoreng, kita gigit dan masih ada darah di dalam ayam tersebut. Drumstick yang kita makan daripada restoran, kita kadang-kadang ada darah di dalamnya sebab mereka stunning sebelum disembelihkan, maka darah tidak keluar dengan sepenuhnya, maka dia meninggalkan masalah kepada syarikat kesihatan. Dan inilah membezakan antara daging yang disembelih dengan cara Islam dengan daging yang disembelih dengan cara bukan Islam. Satu lagi tuan-tuan, bagi suri-suri rumah tangga, cuba bazirkan kalau kita beli daging yang disembelih dengan cara Islam, kita masuk dalam air, masuk dalam air, dia akan timbul. Maksudnya segala darah tidak ada lagi. Berbeza dengan kambing yang mereka sembelih dengan cara pasar di supermarket, dan kita letak dalam air, dia tenggelam. Maksudnya dia sembelih dengan stunning. Berbeza, maksudnya daging yang disembelih dengan cara Islam ringan, dia timbul ke atas permukaan air, tetapi sembelih dengan cara bukan Islam, dia tenggelam. Itu pun dapat kita membezakan antara cara Islam dengan cara Islam. Dan Islam membawa rahmat. Rasulullah diutuskan untuk rahmat. Dan Hari Raya Korban ialah hari untuk kita bersyukur. Tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah ayam disembelih dalam cara barat. Ayam digantung seperti itu. Walaupun dalam konteks umat Islam, dalam konteks di barat, mereka terpaksa stunning ayam ini. Dan apabila dikenakan voltage, ayam ini pingsan. Apabila pingsan, dicelup dalam air dan disembelih, maka hayat mustaqirah yang kita bincang dalam kitab fiqh sudah hilang sama sekali. Dan daging terperangkap darahnya yang menyebabkan kesihatan kita, itu sebab kanak-kanak yang makan makanan segera ini yang disembelih di barat. Mereka mengandungi berbagai-bagai masalah kesihatan berbanding dengan sekiranya umat Islam yang melakukannya. Di sebalik hikmah kita, di sebalik syarah kita, ada hikmah sama ada kita sedar atau tidak, dan kita Islam sami'na wa ata'na. Dan tuan-tuan, dalam konteks Islam, Rasulullah berpesan dalam hadis yang dibawakan oleh Muslim, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Wa idza kuntum fahsanul qatlah, sekiranya kamu menyembelih, membunuh, hendaklah kamu lakukan dengan penuh ihsan. Wa idza zabahtum fahsanul zabha, dan sekiranya kamu menyembelih, hendaklah melakukan penyembelihan yang ihsan. Wal yahda hadukum syafratah, dan hendaklah seorang itu menajamkan pisaunya. Wal yarhih zabitahu, dan hendaklah biarlah haiwan yang sembelih itu rehat, tuan-tuan. Kita ambil pesanan ini. Rasulullah pesan ihsan. Untuk makanan halalan thayyiban mesti mengikut syariah dan ikut cara yang ditentukan oleh syariah. Sembelih dengan pisau tajam, haiwan hendaklah direhatkan. Tetapi sayang, kadang-kadang kita lihat pada hari raya korban kita, lembu yang disembelih ini dekat dipasung dengan pokok dan ditindih beramai-ramai. Haiwan seban ini tidak rehat sama sekali dan lari daripada hikmah ihsan yang disebut dalam hadis yang kita baca tadi, tuan-tuan. Inilah cara Islam yang memutuskan semua tiga saluran darah, saluran nadi, salur darah, salur nadi, makanan, salur makanan, dan saluran udara harus diputuskan. Dan inilah cara Islam yang menyebabkan kita lihat apabila diputuskan sarafnya ini, maka otak tidak lagi dapat merangsang kesakitan di bawahnya. Itulah sebab penyembelihan ini Allah syariatkan. Dan tentu dah hikmah yang sebaliknya. Dan haiwan yang kita sembelih ialah sembelih binatang yang sangat-sangat sehat. Dan tuan-tuan, para pelajar sekalian, setiap pelajar, maksud saya pelajar lelaki,
biarlah kita boleh menyembelih sekurang-kurangnya untuk diri kita. Jadilah seorang lelaki itu tidak macho, tuan-tuan, kalau tidak berani bersembelih. Sembelihan adalah fardu kifayah untuk umat Islam. Mesti ada sebahagian yang boleh melakukan ini dengan baik. Ada lelaki yang badannya besar tapi penakut. Penakut, saya tak boleh tengok darah, ini memalukan. Bagi siswi, pilihlah jejaka yang boleh berani menyembelih, dan inilah sebahagian daripada tugas umat Islam. Para pelajar yang saya hormati sekalian. Dan mereka berhujah bahawa membunuh haiwan adalah zalim, dan Allah mengatakan wasakhalakum ma fis samawati jami'an minhu, dan kami telah pemudah pada kamu seluruh yang langit dan bumi, bintang, matahari, semua untuk kamu, dan di atas muka bumi pun semua untuk kamu. Dan kita, Allah jadikan, lantik kita sebagai khalifah untuk mengendalikan dalam bentuk syahnya yang sempurna. Oleh sebab itu, memakan haiwanlah sebahagian daripada khalifah, tugas khalifah di atas muka bumi. Dan Allah berikan makanan ini sebagai nikmat yang tidak terkira, dan kita harus bersyukur di atas pemberian tersebut. Kita lihat di barat, tuan-tuan. Kenapakah pencipta-pencipta haiwan ini menunjukkan serangan mereka pada Islam? Peluru mereka dituju pada Islam, sedangkan di barat juga melakukan demikian. Mereka melakukan di restoran-restoran mereka, dan kita lihat mereka ada restoran besar, ada burger jumbo yang besarnya, dan kenapakah mereka tidak kritik tentang itu? Inilah sebabnya mereka dapat standar dalam konteks mereka mengkritik Islam, tetapi mereka diam diri dalam konteks barat. Bahkan kadang-kadang kita boleh setuju dengan kata Bill Gates. Kita selalu tidak setuju dengan Bill Gates sebenarnya, tapi kali ini kita setuju. Sebab dia kata apa? Dia kata, kamu orang barat sembelih haiwan untuk makanan orang kaya. Kamu tentang orang Islam yang sembelih haiwan untuk orang miskin. Umat Islam sembelih kambing untuk orang miskin, sembelih lembu untuk kurban untuk orang miskin. Kamu sembelih untuk orang kaya. Burger kamu untuk orang kaya. Dan kenapakah kamu mengkritik Islam, sedangkan kamu yang melakukan lebih daripada orang Islam? Orang yang kaya-kaya yang mengerti urusan kamu. Dan kita harus berfikir, apakah Bill Gates membela Islam? Tidak, tuan-tuan. Sebab mereka juga menyembelih haiwan. Orang Yahudi, Bill Gates lah seorang Yahudi. Dia juga sembelih kambing dia untuk makan sama seperti kita. Mereka sebut kosher, sebab itu dia konon-kononnya pertahankan Islam. Sebenarnya dia pertahankan amalan Yahudinya. Tuan-tuan, kita lihat restoran-restoran di barat, mereka menyembelih dan mereka melakukan apa yang kita umat Islam lakukan, tetapi pencipta haiwan ini tidak pernah kritik mereka. Dan itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran, Allah ladzi ja'ala lakum al-am litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum biha manafa'un litabru. Kamu dapat manfaat daripada haiwan tersebut. Dan saya nak berkongsi lagi, tuan-tuan, dengan para sekalian. Ini adalah kumpulan yang kononnya mereka sangat cintakan haiwan. Mereka sebut mereka sebagai animal right groups, sebagainya, animal wash dan sebagainya. Dan apa kegiatan mereka sebenarnya? Kegiatan mereka nampaknya baik, tetapi ada peluru yang dituju pada Islam. Oleh sebab itu, para pelajar sekalian, harus kita peka dengan kegiatan mereka, supaya kita tidak terlibat dengan mereka. Mereka akan menunjukkan protes terhadap pengeksportan lembu ke Arab Saudi. Apabila Australia mengekspor kambing, lembu ke Mina, ke Arab Saudi, mereka mengatakan jangan hantar sebab umat Islam zalim akan menyembelihnya, akan sembelihnya. Mereka menentang apabila kita hantar lembu banyak-banyak ke negara umat Islam, sebab umat Islam akan menyembelihnya, katanya. Mereka pergi ke Australia, mereka sebut kepada pencinta-pencinta mereka supaya jangan hantar lembu ini ke Malaysia. Sebab orang Malaysia akan sembelih, jangan hantar ke Indonesia. Sebab Indonesia akan sembelih, jangan hantar ke Mesir. Sebab Mesir juga akan sembelih. Dan itulah kerja mereka. Dan tuan-tuan, sehingganya akhirnya Australia melarang ekspor ke luar. Disebabkan oleh desakan yang kononnya mereka pencinta haiwan ini. Tetapi apabila ada hubungan yang lain antara Australia dengan negara Arab Saudi umpamanya, mereka terus ekspor walaupun dibantah oleh pencinta-pencinta kononnya pencinta haiwan ini. Lihatlah mereka. Mereka akan berkumpul dan akan bawa spanduk, jangan sembelih haiwan, makan daging, maksudnya kita menjadi pembunuh. Tengok mereka. Kadang-kadang terselit muka-muka orang Islam dalam kalangan mereka. Pelajar-pelajar jangan sekali-kali terlibat dengan aktivitas seperti ini. Sebab kita umat Islam, kita ada paradigm yang berbeza. Kita ada cara berbeza. Cara hidup kita berbeza.
dan Allah memberikan alam semesta ini untuk kita makmurkan, dan tugas khalifah ialah untuk menjaga segala kepentingan termasuklah hewan, tumbuhan dan alam sekitar sekalian. Kita umat Islam tidak sama dengan mereka. Oleh sebab itu kita harus bertindak tidak sama dengan mereka. Kita lihat bagaimana mereka tidak bertindak kepada restoran di Eropah. Berbagai-bagai restoran makanan segera tak segera pun ada di Eropah. Tetapi mereka tidak pernah kritik. Kenapakah mereka tujukan peluru ini kepada umat Islam? Sebab mereka ialah penganut Islamophobia. Mereka ingin mengatakan bahawa Islam itu ganas. Dan mereka ada agenda yang besar. Oleh sebab itu kita jangan termasuk dalam agenda mereka. Sedangkan mereka mengadakan sirkus, tuan-tuan. Sirkus menggunakan binatang, tetapi mereka tidak kritik. Kita lihat England ialah negara yang mulakan sirkus. Dan binatang ini dikepung, dipelihara dan dijadikan sebagai mainan. Tidak ada siapa yang membantah. Dan kita lihat di Spanyol, manusia berlembur dengan lembu yang mereka sebut rodeo. Mereka tikam lembu. Kemenangan ialah apabila si manusia ini menikam tepat ke jantung lembu ini. Satu perbuatannya zalim tetapi disaksikan oleh pembesar-pembesar mereka. Pembesar-pembesar mereka, masyarakat elit mereka berada di sini sebab di sini tiketnya mahal, tuan-tuan. Orang biasa tidak boleh masuk melihat pertandingan antara lembu yang ditikam mati oleh si manusia ini. Manusia yang derjana ini. Yang kemenangannya apabila dia dapat menikam tepat ke jantung lembu sebelah kiri. Dan dia diberikan tepukan gemuruh. Maksudnya mereka membunuh hewan tetapi mereka tidak pernah menyesal. Dan itulah sikap mereka. Dan tuan-tuan yang saya hormati, di Denmark ada satu pantai yang sentiasa dikunjungi oleh ikan paus. Setiap musim sama, ikan paus akan datang beramai-ramai, entah kenapa. Dan mereka adakan pesta membunuh ikan paus sebanyak mungkin. Tanpa untuk makanan, hanya untuk pesta semata-mata. Dan kenapakah mereka tidak membantah perkara ini? Dan inilah double standard kepada pencinta hewan yang dilatih di barat untuk memburuk ke Islam. Sedangkan apa yang berlaku di barat jauh lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam melakukan di atas syarahnya dengan penuh ihsan, tetapi apa yang mereka lakukan, mereka bukan makan pun. Mereka pesta dan membiarkan binatang ini dibunuh sepanjang pantai. Dan itulah yang mereka lakukan. Dan mereka melarat kepada human rights. Mereka mengatakan manusia diberikan hak yang tertentu. Selain pada hak haiwan, hak ke manusia juga diberikan hak, termasuk hak untuk tergender, tuan-tuan. Sedangkan Allah memberikan manusia untuk mawaddah, warahmah. Warahmah ialah perkahwinan antara lelaki dan wanita. Tetapi mereka sekarang sedang berjuang untuk diiktiraf yang mereka sebut tergender. Dan mereka masuk melalui Suhakam. Suhakam ialah badan kerajaan. Dan mereka menjuangkan sesuatu yang berbeza dengan norma masyarakat timur. Dan apatah lagi dengan umat Islam. Dan mereka mengatakan berbagai kebaikan tergender. Dalam tergender ini ada LGBT, tuan-tuan. Dan alhamdulillah ada pelajar kita. Pelajar harus peka tentang apa yang berlaku dalam masyarakat. Apabila ada kemungkaran berlaku, maka kita harus tunjukkan kemungkaran. Kita harus membantah kemungkaran tersebut. Inilah yang harus dilakukan oleh para pelajar. Dan setiap yang dilakukan kemungkaran, kita bertanggungjawab untuk membantahnya. Dalam kapasiti kita masing-masing. Alhamdulillah, selepas dibantah, maka Menteri Agama kita membuat keputusan muktamad, tidak ada tergender di Malaysia. Alhamdulillah. Ini sebab usaha tuan-tuan yang melakukan bantahan. Sekiranya tidak melakukan bantahan, maka dia akan diperjuangkan oleh Suhakam. Tuan-tuan, Suhakam ialah kerajaan. Menteri ialah kerajaan. Bagaimana mereka boleh konflik dalam satu kes yang sama? Inilah masalah yang harus kita fikirkan. Dan sekarang, tuan-tuan, tergender telah melarat ke dunia. Negara-negara besar telah mengiktiraf tergender. Argentina, Australia, Denmark, Netherlands, Jerman dan lain-lain. Dan mereka ingin Malaysia juga mengiktirafnya. Oleh sebab itu, mereka yang berjuang inilah mereka daripada Islamophobia. Mereka yang ingin memburuk ke Islam. Dan agenda mereka melalui berbagai-bagai agenda. Sama ada haiwan, alam sekitar dan sebagainya. Apabila kita menjual kelapa sawit, mereka mengatakan kelapa sawit anda tidak dapat ISO sebab anda telah merosakkan alam sekitar. Kita kata kita tebang dan kita tanam. Mereka mengatakan kamu tidak berikan. Bila kita telah lengkap ada agenda di sebalik agenda. Dan inilah yang mereka sedang lakukan. Mereka nak lihat apakah orang Islam, apakah sikap kita apabila diperkenalkan tergender. Dan sekiranya kita diam menerima ajaran ini, maka satu lagi negara akan
tercatat dalam gender change yang mereka sedang perjuangkan. Subhanallah. Lebih malang tuan-tuan. Lebih berat untuk saya sebutkan. Mereka juga sedang berjuang untuk mengharuskan seks pelacuran. Sex works is work. Dan bekerja untuk seks itu, menjual diri untuk seks itu ialah satu profession yang dinyatakan secara terbuka. Mereka berjuang untuk mengatakan dia adalah satu profession yang harus dilakukan oleh mereka yang terlibat. Dan sekarang apabila kita telah menerima musibah, maka mereka minta supaya kerajaan memberi bantuan kepada pelacur-pelacur yang sudah tidak ada pekerjaan sekarang. Mereka melakukan pelacuran secara terbuka, tuan-tuan. Dan inilah nasib Islam. Sekiranya kita berdiam diri, maka apakah yang bakal terjadi kemudian? Mereka mengadakan publicity mereka, mengadakan pertunjukan, dan mereka jemput para pelajar. Jangan-jangan ada pelajar di kolej-kolej, di universiti yang terikut dengan mereka, tuan-tuan. Awas, para pensyarah bertanggungjawab, sebab pensyarah akan dipertanggungjawabkan mengajar pelajarnya daripada dunia sampai akhirat. Dan di akhirat nanti juga tidak terkecuali. Pengetua kolej dan sebagainya. Kita sebagai satu kolektif umat yang mempunyai tugas yang berat sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan sekarang mereka sudah berjuang sampai mereka ini. Dan di barat mereka lihat bagaimanakah di barat mereka telah mengalami masalah yang sangat hebat. Mereka mengalami STD, tuan-tuan. STD lah sex transmitted sexual transmitted disease, yang penyakit yang menyebar sebabkan aktivitas seks yang bebas. Dan ini satu data statistik yang menunjukkan negara barat yang kononnya negara maju, tetapi negara yang sangat-sangat rendah moral mereka. Dalam statistik ini mengatakan negara Perancis, negara yang kaya itu, 60% pada penduduknya adalah anak haram, anak yang lahir daripada perzinaan. Di Estonia 56% anak yang dilahirkan ialah anak zina. Dan Sweden 55%, Denmark 54%, Portugal 53%. Average negara Eropah kebanyakannya lebih tinggi pada 50% anak yang dihasilkan anak zina. Maksudnya lebih pada separuh anak yang dihasilkan daripada kegiatan seks yang bebas. Tuan-tuan, inilah bagaimanakah kita lihat malapetaka yang berlaku bukan saja pada mereka, tetapi pada seluruh masyarakat yang membiarkan mereka melakukan demikian. LGBT satu hal lagi. Dan kita lihat bagaimanakah penyakit SDT yang berkembang ke seluruh dunia. Dan bagaimanakah dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, di antara tanda-tanda hari kiamat ialah ilmu berkurangan, kejahilan bertambah, dan zina berlaku secara jelas. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Dan sekarang kita sedang bercakap tentang perkara yang sama. Sekarang kita lihat mereka telah menyebut bahawa profession prostitute atau pelacuran harus dibela, tidak kaya terang-terangkan. Dan akibatnya cukup berat, tuan-tuan. Apabila berlaku fahisyah secara terbuka, maka Allah akan datangkan penyakit yang sangat dahsyat. Di sini dalam hadis ini yang dibayakan oleh Ibn Majah mengatakan apabila fahisyah ini ditafsirkan sebagai zina, maka mereka menzahirkan pada itu secara terang-terangan, maka penyakit taun akan melanda. Dan penyakit-penyakit yang tak pernah kita kenali akan menjelma sekiranya perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka. Yang disebut dalam hadis ini, al-ja' allati lam takun madat fi aslakin alladhi madat, yang tak pernah nenek moyang kita kenal penyakit ini dan kita mengalaminya. Ini cek balik kerana zina telah tersebar dengan luas. Apabila fahisyah berlaku secara terbuka dan mereka berbangga dengan profesi tersebut, maka kita sedang melihat bahawa penyakit yang tak pernah yang kita saksikan telah muncul satu demi satu. Dan tuan-tuan, apakah penyakit yang sedang melanda kita ini adalah akibat daripada sebahagian daripada kita? Dan orang-orang yang baik-baik, apakah mereka akan terkecuali apabila datang bala Allah? Tidak. Dalam hadis yang lain, maka dikatakan bahawa apakah orang yang soleh juga akan terlibat apabila datang bala Allah disebabkan oleh mereka yang melakukan, orang lain melakukan. Ya, kata Rasulullah, apabila keburukan telah bertambah banyak. Dan tuan-tuan, para sahabat mengatakan, apabila kamu melihat satu penyakit telah tersebar dalam satu masyarakat, percayalah bahawa zina telah berlaku secara terbuka. Apabila kamu melihat bahawa kemarau telah melanda kamu, ketahuilah
zakat tidak dikeluarkan. Dan Allah menghalang daripada apa yang diturunkan sebelumnya. Maka itulah tandanya apabila zina dilakukan secara terbuka, maka penyakit yang tak pernah kita saksikan sebelum ini akan melanda, dan sekiranya kemarau datang melanda, itu tandanya zakat tidak dikeluarkan. Dan marilah kita sama-sama tuan-tuan, para pelajar, para pensyarah, para ibu bapa, para pendengar sekalian, kita sama-sama perbanyakkan ibadah kita, doa-doa kita, sebab kita berada dalam masa yang sangat indah, masa 10 awal Zulhijjah yang Allah janjikan, Rasulnya janjikan kebaikan yang melimpah, perbuatan kita akan diganjarkan sebanyak-banyaknya, dan kita masih ada peluang 9 Zulhijjah untuk kita sama-sama berpuasa. Walaupun kita lihat di Arafah mereka tidak puasa sebab mereka melakukan haji, tetapi di luar daripada haji kita disunatkan untuk berpuasa. Dan tuan-tuan, marilah kita sama berdoa supaya Allah hindarkan kita daripada malapetaka. Allahumma antal mulk, Allah tantal malik, la ilaha anta rabbi wa ana abduka lumtu nafsi wa aratu bizambi wa qul li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa hadina ahsanal akhlaq la yahdil ahsana illa anta wasrif anni sayyatiha wa la yasrif anni sayyatami illa anta labbaika wa sa'daita wa sadaika wa rakhallahu biyadika wa syarra laisa ilaika wa tabarakta wa la ta'ita wa ta'alaita istaghfirka wa atubu ilaik. Inilah doa kita, mudah-mudahan Allah terima kita. Dan tuan-tuan, akhir sekali saya minta maaf. Pertamanya saya lewat, yang keduanya saya panjang. Saya diberikan supaya masanya sangat terhad, tetapi saya dahlah terlewat dan memanjangkan pula kuliah saya. Dan saya harap tidak ada soal jawab sebab masa telah agak lewat. Tuan-tuan ingin berehat dan saya tinggalkan buku saya. Tuan-tuan yang berminat bolehlah berhubungan dengan nombor tersebut. Buku inilah buku Dhuyuf Ar-Rahman. Tajuknya adalah Kerinduan, Lambayan Kerinduan, dan dialah sebahagian daripada yang saya sedia. Slide yang asal tak dapat saya buka dalam komputer saya lagi, yang ini saya gunakan secara tergesa-gesa, dan setakat itulah yang saya dapat berkongsi dengan tuan-tuan, dan saya serah kembali kepada pengurusi majlis. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Mat Rofa Ismail atas ceramah yang disampaikan tadi. Alhamdulillah banyak benda yang kita dapat dengar hari ini, terutamanya dari sudut sains. Sains selalu kita bila korban Saya serah kembali kepada pengurusi majlis. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila berkaitan dengan korban, kita selalu dengar ceramah tentang korban ni, kita selalu dengar peristiwa haji itu, tetapi hari ini alhamdulillah kita dengar fakta berkaitan dengan majlis korban itu secara saintifiknya. Yang ni selalu yang kita kadang-kadang kita sukar nak tahu. Hari ni alhamdulillah macam saya jelas sangat daripada kupasan doktor tadi, sangat menarik untuk kita, maksudnya kalau orang tanya kita dapat jawab. Dari sudut sainsnya, kenapa Islam anjurkan sebegitu, kenapa sembelih, semuanya kita boleh jawab. InsyaAllah, alhamdulillah, sekali lagi majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Prof. Jadi kami pihak pengajuk dan warga Kolej sekali lagi mengucapkan minta maaf kerana ada kesilapan teknik tadi. Jadi majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas masa yang Prof. Dr. Mat Rofa untuk bersama-sama dengan kita atas ceramah yang menarik. Semoga kita mengambil pengajaran daripada ceramah ini. Pihak pengajur menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf jika ada kesilapan. Jadi berakhirlah ceramah perdana kita pada malam ni. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.